Kerajaan cakap tak perlu bayar, hapus kira. Kita rakyat jelata bila berhutang dalam pendidikan, PTPTN, kita kena bayar atau tidak? Inilah dia Kerajaan Barisan Nasional. Saya hadirin sekalian, dalam masa kempen pilihan raya ini sempat pergi ke Johor, Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Gelang Patah. Saya juga pergi ke Negeri Sembilan, 1 hari bulan, di Kuala Pilah, di Jempol, di Jelebu. Semalam saya di Pahang. Saya berada di Temerloh, di Bentong, dan juga di Rauk. Di Selangor, saya berada 1 hari sentuk di sana. Seluruh negara saya pergi, saya melihat arus rakyat, kebangkitan rakyat, tsunami sedang berlaku. 5 hari bulan Mei, Putrajaya kita punya. Saudara-saudari sekalian, isu perkauman yang cuba dimainkan. Kalau Pakatan Rakyat menang, Melayu tidak selamat. Kepada orang Melayu mereka cakap begitu. Kepada orang Cina, kalau Pakatan Rakyat menang, PAS banyak menang, Cina tidak selamat. Kalau Melayu tak selamat, Cina tak selamat, siapa yang selamat? Sebenarnya, kalau Pakatan Rakyat menang, pemimpin UMNO, pemimpin MCA, pemimpin MIC, mereka lah yang tidak selamat. Saudara, sekarang rakyat Malaysia telah tolak isu perkauman. Kita sokong pemimpin macam Tok Guru Ning Aziz. Dia orang alim, dia orang PAS, dia Melayu, tapi dia tak rasuah. Pemerintahannya bersih, maka Melayu, Cina, India, Siam sokong Tok Guru Ning Aziz. Lim Guan Eng, Cina, betul ke tak? Dia adik Mat Sabu. Dia tak rasuah. Hutang Pulau Pinang lebih 300 juta, sekarang tinggal 30 juta. Majlis Bandaran Pulau Pinang, Majlis Bandaran Seberang Perai, dulu rugi, sekarang untung. Bukan jadi ketua menteri untuk bina kekayaan. Harta Lim Guan Eng dibanding dengan saya lebih kaya dari Lim Guan Eng. Oleh itu, Lim Guan Eng, dia Cina, tapi Melayu, India, Siam, Kadazan, Dayak, sokong pemimpin Lim Guan Eng. Ini politik zaman ini. Tan Sri Khalid, Melayu, dia jaga rakyat Selangor. Setiap wang dia belanja dengan teliti. Dia bina reserve Selangor. Barisan Nasional tinggal dulu 700 juta. 5 tahun kemudian, Tan Sri Khalid meninggalkan reserve 2,6 bilion.
Oleh itu Melayu macam Tan Sri Khalid, Melayu, Cina, India sokong Tan Sri Khalid. Menteri Besar Kedah tidak rasuah, tidak menyeleweng, maka rakyat Kedah sokong Menteri Besar Kedah. Saudara sekalian, sebaliknya Cina MCA tipu wang rakyat, PKFZ 12 bilion hilang. Cina seperti itu, Melayu, Cina, India, Kadatan lawan Cina rasuah. Melayu beli kapal selam, curi bilion-bilion. Melayu seperti itu, Melayu, Cina, India, rakyat lawan Melayu yang rasuah. Orang India miskin, kutip saham, buat mereka holding. Pemimpin India tipu orang India macam itu. Melayu, Cina, India, kita bersatu lawan India yang rasuah. Inilah corak pemikiran baru rakyat Malaysia. Betul ke tidak? Bukan tahun 80-an. Biar Melayu curi tak apa. Kalau Melayu tak curi, nanti Cina curi. Jangan. Sekarang Melayu dapat projek lembu, dia tak pelihara lembu, dia beli kondo, dia beli tanah, dia tipu Melayu, dia tipu Cina, dia tipu India. Maka kerajaan seperti ini, kerajaan Barisan Nasional, pemimpin seperti ini, mesti kita tamatkan perkhidmatan mereka 5 hari bulan Mei nanti. Saudara sekalian, ini kalilah Gema ini daripada Tawau hingga ke Perlis. Siapa yang kita nak pangkah pada 5 hari bulan nanti? Simbol apa? Yang pertama, roket. Boleh? Yang kedua, bulan. Yang ketiga, mata. Jangan pangkah dacing. Asalkan bukan dacing, pilih 3 parti ini. Boleh? Ikut saya. A, B, C, D. Asal bukan calon dacing. Siapa kita nak pangkah? A, B, C, D. Asal bukan calon dacing. Asal bukan calon dacing. Asal terima kasih. Semua rakyat paham dan saya yakin 5 hari bulan Wisma Negeri Kedah kembali ke Pakatan Rakyat. 5 hari bulan Putrajaya kita punya. Terima kasih Timbalan Presiden PAS Malaysia Tuan Haji Mat Sabul. Dan bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Dato' Sri Anwar Ibrahim sedang dalam perjalanan beliau ke stadium ini. Beliau dalam perjalanan dari Pedu
sampai sini agak-agak dalam masa 40 minit. Boleh anda tunggu? Dan sekarang majlis mempersilakan mantan Esko Kerajaan Negeri Kedah dan juga calon Dun Anak Bukit, Dato' Amiruddin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tachehau. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Ubah, ubah. Tolak, tolak. Tolak BN. Undi, undi. Undi PR. Oh, cikgu. Oh, cikgu. Oh, cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya tak berhasrat untuk bercakap panjang, suara sudah mau habis. Walaupun suara sudah mau habis, tapi semangat tak ada habis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama dengan kita adalah calon-calon daripada Pakatan Rakyat. Pada tahun 2008, rakyat Kedah telah begitu berani membuat perubahan sehingga kita berjaya untuk menjadi kerajaan di negeri Kedah. Pada ketika itu, semua orang menyangkakan bahawa kerajaan kita tidak akan kekal lama kerana kita tidak ada pengalaman. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kita berjaya untuk menjadi kerajaan 1 tahun. Kita berjaya menjadi kerajaan 2 tahun. Kita berjaya menjadi kerajaan 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. 5 hari bulan 5, tuan-tuan semua akan bawa semula kerajaan Pakatan Rakyat untuk menjadi kerajaan lagi 5 tahun. Boleh? 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 Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pencapaian utama kita sebagai sebuah kerajaan negeri ialah kerajaan kita tidak mengamalkan rasuah. Tidak mengamalkan rasuah. Tetapi itu timbalan Perdana Menteri. Nama dia Muhyiddin Yassin. Dia mari ke Jerlun. Dia beritahu rakyat Jerlun, ini kerajaan Pakatan Rakyat, tak ada guna punya kerajaan. Betul ke tuan-tuan? Tak betul. Dia kata ini kerajaan tidak berjaya untuk membawa pelabur masuk ke negeri Kedah. Tidak ada, kata dia. Tapi sebelah dia ada orang nama Mukhris Mahathir. Dia timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sepatutnya dia bagi tahu bahawa fakta itu tidak betul. Sebenarnya di negeri Kedah, semasa kita menjadi kerajaan, kita berjaya membawa masuk 13 bilion ringgit pelaburan ke negeri Kedah. $13 bilion ringgit pelaburan ini membawa 23,000 peluang pekerjaan untuk orang Kedah. Jadi apa yang dia cakap tak betul. Kita juga tuan-tuan dan puan-puan, semua orang Alor tahu bahawa ada satu projek yang cukup sakit mata di Alor. Nama projek itu ialah Kompleks Tengku Yaakob. Sudah
30 tahun projek ini terbengkalai. Kerajaan BN semasa Said Naha menjadi Menteri Besar, projek ini terbengkalai. Semasa Osman Arop tak berjaya selesaikan projek ini. Semasa Sanusi Jonet tak selesai projek ini. Kemudian mari Syed Razak, kemudian mari Mahathir Khalid. Tetapi di zaman kita menjadi kerajaan, tak sampai 3 tahun kita berjaya untuk selesaikan projek terbengkalai kompleks Tengku Yaakob yang BN tak boleh selesaikan. Semasa kita umum mau selesai projek ini, orang MCA kata sama kita, ini semua lakonan, tak boleh jadi. Orang gerakan juga kata sama kita, ini wayang, tak boleh jadi. Kemudian mereka tengok pagar dibuat. Kemudian kita buat pecah tanah. Kemudian bangunan kompleks Tengku Yaakob menyembah bumi. Baru mereka tahu bahawa kerajaan Pakatan Rakyat berupaya untuk selesaikan projek kompleks Tengku Yaakob. Tuan-tuan nak tahu apa rahsia dia? Apa rahsia dia? Rahsia dia cukup mudah. Rahsia dia ialah kerajaan kita, kerajaan yang telus, kerajaan yang tidak mengamalkan rasuah. Sebab itulah pemaju itu pernah mencadangkan untuk selesaikan projek ini semasa kerajaan BN. Tetapi tuan-tuan, pintu tol bukan saja ada di Lebuh Raya, pintu tol ada di mana projek yang BN boleh cari makan. Sebab itulah apabila terlalu banyak pintu tol, rakyat mereka pemaju ini tak dapat selesaikan projek. Bila kita jadi kerajaan, pintu tol sudah tak ada, maka projek ini dapat diselesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang projek itu piling sudah selesai. Sekarang mau korek dan 15 bulan ataupun 20 bulan daripada sekarang rakyat Alor akan menikmati projek yang 30 tahun terbengkalai dapat kita realisasikan semasa kerajaan Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan dalam hati kita ada sedikit rasa ragu tentang kemampuan kerajaan di bawah Pakatan Rakyat. 5 hari bulan 5, tuan-tuan, kita masuk dan mengundi. Pastikan yang kita nak pangkah adalah apa, tuan-tuan? Bulan. Kita mau pangkah roket. Kita mau pangkah mata. Yang kita tak mau, dacing sengit. Dacing inilah, tuan-tuan, yang telah 56 tahun menipu rakyat. Sebab apa? Dacing dia apa, tuan-tuan? Sengit. Tipu rakyat. Ambil rasuah. Di negeri Kedah, kita berjaya bongkar 403 juta yang diselewengkan oleh kerajaan, yang menyebabkan rakyat di negeri Kedah hilang peluang 403 juta. Oleh yang demikian, 5 hari bulan 5.
pilih Pakatan Rakyat 5 hari bulan 5 petang kita akan masuk ke Wisma Darul Aman. Boleh? 5 hari bulan 5 11 malam lepas kita masuk ke Wisma Darul Aman, kita naik bas, kita pergi Putrajaya. Boleh? 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 Sekian, terima kasih. Sia-sia. Terima kasih mantan Esko Kerajaan Negeri Kedah dan juga calon Dun Anak Bukit, Dato' Amiruddin Hamzah. Dan seterusnya majlis mempersilakan mantan Esko Kerajaan Negeri Kedah dan juga calon Dun Pengkalan Kundur, Dato' Hazi Fakhrazi bin Haji Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh calon-calon yang hadir daripada Pakatan Rakyat pada petang ini, pada pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kalilah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim datang. Harap tuan-tuan dapat bersabar. Saya diminta untuk berucap sampai Anwar Ibrahim datang. Ini satu kerja yang sangat susah. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu kalau sekiranya Barisan Nasional menang di negeri Kedah, Mukhriz Mahathir akan jadi Menteri Besar. Tuan-tuan mau tak mau? Kalau Barisan Nasional menang, negeri Kedah berada dalam keadaan bahaya. Tuan-tuan sudah pernah melihat Tun Mahathir telah merintah negeri Kedah selama 22 tahun. Apa yang dia lakukan di Kedah? Di Malaysia, 22 tahun Tun Mahathir sudah perintah di Kedah. Hakim-hakim dia pecat. Rasuah berlaku besar-besaran. Tol digunakan zaman Mahathir. Jadi kita sudah lihat bahawa kalau sekiranya negeri Kedah ini dimenangi oleh Barisan Nasional, kita semua berada dalam keadaan yang cukup bahaya kerana anak Dr. Mahathir akan jadi Menteri Besar. Kita sudah 50 tahun di bawah Barisan Nasional. Sekarang ini sudah UMNO Barisan Nasional sudah jadikan kerajaan Malaysia ini harta pusaka mereka. Betul ke tak betul? Dulu Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Sekarang siapa Perdana Menteri? Anak Tun Razak sekarang Perdana Menteri. Tak lama siapa lagi akan jadi Perdana Menteri? Anak Hussein On akan jadi Perdana Menteri. Tak lama lagi siapa akan jadi? Anak Mahathir akan jadi Perdana Menteri. Tak lama lagi anak Najib pula akan jadi Perdana Menteri. Tak lama pula anak-anak pemimpin UMNO akan jadi Perdana Menteri. Berapa lama mau kasih sama dia orang jadi Perdana Menteri? Berapa lama? Sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun UMNO Barisan Nasional perintah. Berapa banyak sudah habis? Berapa banyak sudah hutang? Berapa banyak sudah masuk poket dia orang? Kalau sekiranya lagi 50 tahun UMNO perintah, habis semua, beliau akan dipakai oleh semua UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kalilah peluang yang ada pada rakyat untuk buat satu perubahan. Ini peluang yang ada. Dalam tempoh 50 tahun, UMNO Barisan Nasional dia anggap kerajaan ini sebagai kerajaan milik mereka. Sebab itu apabila dia beri bantuan pada rakyat, dia kata ini UMNO punya. Ini MCA punya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak kerana ini kerajaan negeri Kedah diperintah oleh Pakatan Rakyat, bolehkah kita guna Dewan pada hari ini? Tak boleh.
Dewan ini tak boleh pakai. Padang itu pun tak boleh pakai. Stadium tak boleh pakai. Tetapi yang boleh pakai siapa? Barisan Nasional. Hingga sekarang Barisan Nasional, apabila mereka masuk pilihan raya, mereka guna semua media. Harta kerajaan mereka pakai. Mereka guna harta kerajaan untuk kepentingan UMNO Barisan Nasional. Ini di antara perkara yang kita mesti ubah dan kita kembalikan kuasa rakyat. Kalau ini peluang kita tidak boleh ambil pada kali ini. Kalau peluang kita tidak boleh ambil pada PRU ke-13 ini, kita lepas ini tidak akan ada peluang lagi untuk buat satu perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah 50 tahun, kita kena ingat, sudah 50 tahun PAS sudah lawan UMNO, Barisan Nasional, tak menang. Sudah lebih 30 tahun, 40 tahun, DAP ditubuhkan, lawan Barisan Nasional, kita tak menang. Sekarang kita adakan pakatan. Kita adakan pakatan PAS. Sama dengan DAP, sama dengan PKR. Barulah kita boleh kalahkan Barisan Nasional pada tahun 2008. Berapa negeri kita sudah dapat 2008? 5 negeri. 5 negeri kita sudah dapat 2008. Kelantan, Kedah, Perak, Selangor. Lagi satu mana? Penang. Kita sudah dapat 5. Tapi kerana ini jahat Barisan Nasional, Perak dia sudah ambil pintu belakang. Dia sudah curi kita punya wakil rakyat, kerajaan sudah jatuh di Perak. Bagi tahun ini, PRU 13, kita boleh ambil balik Perak atau tidak? Boleh. Kita boleh pertahan Kedah atau tidak? Boleh. Kita boleh pertahan Pulau Pinang atau tidak? Kita boleh pertahan Selangor atau tidak? Sekarang kita mau ambil balik Perak, boleh atau tidak? Kita mesti ambil balik Perak. Kita boleh tak ambil Negeri Sembilan? Boleh. Melaka, kita kena ambil Melaka, boleh atau tidak? Kita boleh ambil Sabah atau tidak? Boleh. Kalau ini negeri semua kita boleh ambil, boleh tak kita ambil Putrajaya? Boleh. Putrajaya kali ini mesti kita boleh ambil. Kerana saya mau sebut di sini, selalu UMNO Barisan Nasional dituduh sama kerajaan negeri. Kita sekarang sudah jadi kerajaan di peringkat kerajaan negeri. Dia kata apa yang pasal itu pembangunan kurang di peringkat kerajaan negeri. Ini wang semua cukai dia angkat pergi Putrajaya. Mana ada wang dia tak ada kasih sama kita. Wang dia tak kasih. Mau buat jalan raya, Putrajaya punya duit. Mau buat sekolah, Putrajaya. Ini mau buat hospital, Putrajaya. Mau buat pelabuhan, Kuala Kedah, mau daripada Putrajaya. Jadi kalau pembangunan tak ada, siapa salah? Putrajaya, sebab itu penting. Putrajaya ni satu penting kerana semua kita punya wang, cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai segala cukai barangan telah pun dikutip dan dibawa ke Putrajaya. Sebab itu sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah menguasai Putrajaya. Barulah kita boleh selesaikan seluruh masalah rakyat. Kita Perintah Negeri Kedah, kita hadapi banyak masalah. Banyak perkara yang dia cuba sekat. Ada perkara yang dia cuba sekat. Bantuan-bantuan dia cuba sekat. Kita minta tolong, dia tak berapa mau tolong. Sebab dia mau tengok ini Kedah, dia tekan ini kerajaan negeri Kedah. Tetapi kita telah usaha sedaya upaya, kita pastikan Kedah ini dapat kita pertahankan sentiasa berada dalam keadaan makmur. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kita ada berapa hari lagi untuk kita hadapi ini pilihan raya. Dalam kita hadapi ini pilihan raya, kita jangan cukup percaya sama ini SPR. Tak boleh percaya 100%. Dia cakap dia membuat satu pilihan raya yang telus. Pilihan raya yang bersih. Tapi bila sudah buat pengundian, mula-mula sekali dakwat sudah boleh padam. Ini ing. Dia kata ini ing, ini kekal. Tapi sudah boleh basuh, boleh buang. Ini satu yang kita sekarang. Dia kata sebanyakan undi pos boleh undi awal. Tapi sekarang apabila berlaku undi, banyak pengundi-pengundi sudah jadi undi pos. Ramai undi pos. Orang yang media dibenarkan undi pos. Orang yang petugas pilihan raya dibenarkan undi pos. Sepatutnya dibuat satu undi awal. Tetapi kita sekarang sudah mula hadapi masalah, iaitu undi pos sebenarnya telah pun bertambah. Jadi kita naklah pastikan tuan-tuan dan puan-puan, kita pastikan pilihan raya pada 5 hari bulan ini satu pilihan raya yang cukup memihak kepada kita, dan kita pastikan sokongan yang ada pada hari ini, sokongan daripada kaum Melayu, sokongan daripada kaum Cina, sokongan daripada kaum India, sokongan daripada seluruh rakyat yang ada, hendaklah dibuktikan di dalam tung undi. Tung undi inilah yang akan menentukan pada 5 hari bulan malam. Kita harap semua petugas-petugas yang ada hendaklah mengambil langkah-langkah yang penuh dedikasi, penuh bersungguh-sungguh, supaya nak pastikan pilihan raya yang ada ini pilihan raya yang akan memberi kemenangan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita sudah disebut oleh penceramah-penceramah yang sebelum ini. Kalau rakyat nak katakan bahawa Pakatan Rakyat tidak ada pengalaman, adakah kita tak ada pengalaman? Kita sudah ada pengalaman. Kita sudah perintah Kelantan berapa tahun, tuan-tuan? 20 tahun. 20 tahun sudah perintah Kelantan. Kita sudah perintah Kedah 5 tahun. Kita sudah perintah Pulau Pinang 5 tahun. Kita sudah perintah Selangor 5 tahun. Negeri-negeri yang kita perintah sentiasa berada dalam keadaan aman. Rakyat boleh hidup dan dijamin hidup mendapat keadilan. Apabila kita jadikan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan, kita pastikan semua rakyat mendapat keadilan tanpa mengira kaum. Bila kerajaan negeri Kedah kata memberi skim kafalah untuk keluarga miskin, kita pastikan ketua-ketua kampung memilih mereka yang layak tanpa mengira kaum, tanpa mengira latar belakang politik, tanpa mengira agama. Pastikan keadilan itu berlaku. Betul tak betul, tuan-tuan dan puan-puan? Ini di antara matlamat kita apabila kita jadi kerajaan. Dan kita akan sentiasa memberi peluang kepada semua rakyat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak disekat pada siapa-siapa. Siapa rajin, siapa berusaha, kerajaan pastikan mereka mendapat lesen dengan mudah untuk menjalankan perniagaan. Tidak ada masalah untuk rakyat menjalankan usaha, menjalankan perniagaan. Tetapi perkara-perkara yang berada di bawah Putrajaya, di bawah Barisan Nasional, mereka sentiasa membuat diskriminasi kepada rakyat. Kepada pelajar-pelajar sekolah, mereka buat diskriminasi. Kepada sekolah-sekolah agama rakyat, mereka tidak bagi bantuan penuh. Kepada sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, mereka tidak beri bantuan penuh. Kepada sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil, mereka tidak beri bantuan yang penuh. Akhirnya sekolah-sekolah ini hadapi masalah dalam pentadbiran. Betul tak, tuan-tuan, baru ni sekolah-sekolah Cina hadapi masalah membayar bil elektrik? Betul? Sekolah jenis kebangsaan Cina tidak cukup wang nak bayar bil elektrik.
Kerajaan persekutuan tak nak tolong. Tak nak tolong. Patut ini anak-anak sekolah perlu dibantu oleh kerajaan. Kerajaan pusat naklah bantu anak-anak sekolah tanpa mengira sekolah ini sekolah agama rakyat, sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sebagainya. Ini yang kita nak. Sebab itu dalam sistem Pakatan Rakyat kita nak pastikan supaya pendidikan ini diberi percuma kepada semua rakyat. Kita nak pastikan anak-anak kita mempunyai satu peluang yang cukup. Satu peluang yang cukup untuk mereka belajar. Kalau mereka boleh belajar setinggi mungkin, mereka boleh belajar percuma sampai ke peringkat pengajian universiti. Kalau kita nak pengajian percuma ini dijalankan, kita naklah membuat perubahan, hendaklah memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat dan kita hendaklah menguasai Putrajaya. Kita kena ubah. Ini kalilah kita kena ubah Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang menunggu. Kita sedang menunggu Ketua Umum PKR untuk tiba ke majlis. Kita harap tuan-tuan dapat bersabar. Dapat bersabar. Ketua Umum akan memberi amanat. Tadi Encik Ling Guang Eng, Siswa Agung DAP, telah pun memberi amanat, memberi tahu kepada kita bahawa kalau sekiranya kita menguasai Putrajaya, semua pimpinan Pakatan Rakyat akan berada di Putrajaya. Kita akan tunai segala janji yang telah pun diberikan di dalam manifesto Pakatan Rakyat. Ini merupakan janji yang kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa kita nak tunai janji kepada rakyat? Karena kita nak jadikan rakyat sebagai tuan dalam negara ini. Bukan hamba dalam negara ini. Kita nak jadi rakyat tuan. Negara ini milik siapa tuan-tuan? Milik rakyat. Negara ini bukan milik UMNO, MCA, MIC, Barisan Nasional. Tetapi negara ini adalah negara milik rakyat. Rakyat berhak untuk memilih kerajaan yang jaga kepentingan rakyat. Ini merupakan satu perkara, satu asas dalam sistem demokrasi. Sebab itu dalam tempoh 50 tahun ini, kita harap rakyat naklah berani untuk buat perubahan. Rakyat jangan takut. Kita telah pun buktikan bahawa dalam tempoh 5 tahun yang lepas, kerajaan-kerajaan di bawah Pakatan Rakyat telah pun menjalankan tugas yang baik. Tidak ada masalah-masalah yang berbangkit di negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat. Ini di antara bukti. Ini di antara bukti bahawa apabila kerajaan ini duduk di bawah Pakatan Rakyat, kita telah pun memberi satu perkhidmatan yang cukup baik. Apabila berlaku perubahan, macam-macam fitrah dilemparkan kepada rakyat. Kita boleh tengok televisyen tiap-tiap hari. Macam-macam ugutan dibuat kepada rakyat. Kalau Pakatan Rakyat merintah, negeri ini akan bankrupt. Kalau Pakatan Rakyat merintah, negeri ini akan jadi huru-hara. Kalau Pakatan Rakyat merintah, negeri ini ekonomi dia tidak stabil. Betul atau tidak betul? Tidak betul. Sebab kita telah pun berjaya membuktikan. Kita telah berjaya membuktikan bahawa di dalam tempoh kita memimpin negeri-negeri berkenaan, kita telah pun mampu berubah seperti mana yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kita sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu peluang yang sangat penting. Bukan saja tuan-tuan yang ada dalam dewan ini. Yang ada dewan ini, saya yakin semua sudah faham
bahawa kita perlu buat perubahan. Tetapi kita mesti bawa mesej ini. Kita mesti bawa mesej ini kepada seluruh rakyat yang berhak mengundi. Kita perlu beri kepahaman kepada jiran-jiran kita. Kita perlu bawa mesej ini. Kita perlu maklum pada semua rakyat bahawa perubahan ini hendaklah dibuat oleh seluruh rakyat. Kita perlu satu sokongan yang cukup padu. Kita perlu sokongan yang cukup kuat supaya nak buktikan bahawa kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan yang sebenarnya datang dari rakyat yang telah pun diberi amanah kepada Pakatan Rakyat untuk memimpin kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu peluang yang ada pada kita. Peluang yang ada pada kita bukan saja untuk melihat kepentingan kita yang ada pada ketika ini. Bukan untuk lihat pada saya sekarang. Bukan untuk melihat kepada kita yang ada ini saja. Tetapi kita nak pastikan anak kita, cucu kita yang akan mewarisi negara ini. Negara yang pelbagai kaum yang ada ini. Yang terdiri daripada macam-macam etnik yang ada dalam negara ini. Yang akan mewarisi rakyat. Yang akan mewarisi negara ini. Anak-anak kita, cucu kita, cicit kita akan datang. Mereka akan hidup dalam keadaan harmoni. Mereka mempunyai peluang pekerjaan. Mereka tidak akan menanggung hutang dalam hidup mereka. Ini di antara matlamat. Kalau sekiranya kita bentuk kerajaan, kita nak pastikan hutang ini akan diturunkan sedikit demi sedikit. Ini merupakan satu matlamat kita. Kita nak turunkan hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tinggalkan kepada anak dan cucu kita bukan bebanan hutang yang ada. Saya nak sebutkan di negeri Kedah, tuan-tuan, berapa hutang kita ada di negeri Kedah? Lebih daripada 2 bilion. Kerajaan negeri Kedah sekarang mempunyai hutang lebih daripada 2 bilion. Kerajaan Malaysia juga mempunyai hutang lebih daripada 500 bilion. Ini peringkat kerajaan negeri, peringkat Malaysia mempunyai lebih daripada 500 juta. Peringkat kerajaan negeri saja kita mempunyai lebih daripada 2 bilion. Hutang yang cukup besar. Kita rakyat di Malaysia bukan satu bilangan yang ramai. Di Malaysia baru ada 27 juta penduduk. 27 juta penduduk sekarang, baru mau naik 28 juta. Di Indonesia ada 260 juta penduduk. Di Thailand ada lebih daripada 100 juta penduduk. Di Singapura ada 5 juta penduduk. Bukan ramai penduduk. Di Singapura tidak ada minyak. Di Singapura tidak ada ladang kelapa sawit. Di Singapura tidak ada getah. Di Singapura tidak ada hasil. Apa pasal negeri dia pendapatan dia tinggi? Sebab apa? Sebab dia pandai perintah. Sebab dia pandai perintah. Sebab apa dia tidak ada hutang? Sebab dia perintah secara telus. Di Thailand, pertumbuhan ekonomi yang ada di Thailand pada ketika ini sudah melebihi pertumbuhan ekonomi yang ada di Thailand sudah melebihi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia sudah lebih baik daripada Malaysia. Dan kita jangan cakap pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Korea, pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Jepun, pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Hong Kong, pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Taiwan, pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negeri China merupakan negeri nombor 2, negara nombor 2 gergasi ekonomi dunia. Tuan-tuan tahu, ramai di kalangan yang ada sekarang ni pada kaum Tionghoa yang pernah melawat ke negeri China. Saya juga pergi melawat ke negeri China. Saya pergi 2-3 kali ke negeri China. Negeri China bila bangun, tuan-tuan? Negeri China baru bangun tahun 70-an. Apabila Deng Xiaoping jadi ketua negara negeri China, baru mula pembangunan negeri China tahun 70-an. Sekarang kalau kita lihat di negeri China, pertumbuhan ekonomi di negeri China sangat pesat.
dia menjadi negara nombor 2 dalam dunia selepas Amerika. Dia baru tumbuh dalam tahun 70-an, dia gerakkan ekonomi. Negeri China sudah pun dapat mengatasi negeri Jepun. Negeri Jepun sudah jatuh negeri nombor 3 sekarang. Lebih daripada separuh bilioner datang daripada negeri China sekarang. Bilioner datang daripada negeri China. Sebab itu bila kita melawat negeri China sekarang, perubahan sangat berbeza kalau kita bandingkan dengan perubahan yang berlaku di negeri kita, yang mana perubahan yang berlaku di negeri kita lambat, banyak penyelewengan, dan perkara-perkara penyelewengan inilah yang menyebabkan terbantutnya ekonomi di negeri kita. Saya rasa tuan-tuan tahu, rasuah di negeri China, kalau seorang pemimpin itu dapat ditangkap rasuah, apa hukum tuan-tuan? Bunuh. Negeri China. Kalau berlaku rasuah di negeri China, hukum dia bunuh. Tetapi di negeri kita, orang yang melakukan rasuah banyak susah untuk tangkap. Lagi besar dia punya kedudukan, lagi susah mentangkap itu rasuah. Di Korea, Badan Pencegah Rasuah merupakan satu badan bebas. Anak Presiden Korea boleh ditangkap oleh Suruhanjaya Rasuah, anti rasuah. Tetapi di negeri kita, untuk tangkap sesuatu rasuah, satu perkara yang sangat sukar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak maju, kalau kita nak jadikan negara kita ini negara maju, kita mempunyai satu sumber yang banyak. Kita mempunyai keluaran minyak mentah crude oil berapa tuan-tuan? 800,000 tong sehari. Bukan sikit. Satu tong berapa harga? Satu tong harga RM300 satu tong. You kali tengok 800,000 tong sehari. Hampir-hampir 300 juta sehari hasil. Negeri kita hasil cukup banyak. Tetapi oleh kerana pengurusan, berapa untung yang ada pada Petronas? Petronas untung lebih daripada 70 bilion setahun. Petronas untung. Tapi mana pergi ini keuntungan? Setiap tahun keuntungan yang ada pada Petronas, keuntungan ini pergi mana? Mana keuntungan ini pergi? Kita banyak habis duit. Kita beli kapal selam. Patut kita boleh beli dengan harga yang murah. Kita beli harga mahal. Hingga sekarang skandal kapal selam. Tuan-tuan ingat Altan Toya? Tuan-tuan ingat lagi Altan Toya? Macam mana apa jadi pada Altan Toya? Ini ada kaitan dengan pembelian kapal selam. Altan Toya ni dia menjadi penterjemah, menjadi orang tengah dalam pembelian kapal selam. Jadi ini peristiwa Altan Toya hingga sekarang pun masih lagi belum selesai. Inilah di antara akibat. Begitu juga kita beli kapal terbang, kita beli kapal selam, kita beli itu kereta perisai. Semua yang kita beli, kita apabila disiasat, harga yang dibeli oleh Malaysia, harga begitu mahal kalau sekiranya dibeli oleh negara-negara jiran. Kapal terbang yang sama, kapal selam yang sama, dibeli oleh Malaysia, harga lebih mahal daripada negara-negara lain beli kapal selam. Apabila Malaysia mau beli kapal selam, dia terpaksa pakai syarikat orang tengah. Dia tak beli terus, dia pakai syarikat orang tengah. Patut ini kerajaan, dia boleh beli terus dengan syarikat-syarikat ini. Tetapi dia pakai komisen. Beratus-ratus juta komisen telah dibayar kepada syarikat orang tengah. Kita tidak beli terus. Ini perkara yang kita hadapi apabila kerajaan berurusan membuat sesuatu pembelian. Apabila kita berada dalam keadaan demikian, apabila semua perkara-perkara kontrak ini diserah pada kroni,
telah diberi dengan harga yang mahal. Harga kita beli mahal. Jadi perbelanjaan kita sudah pun meningkat. Perbelanjaan yang sepatutnya dapat diselamatkan, perbelanjaan yang patut diselamatkan diberi pada rakyat, telah pun diberi kepada kroni-kroni yang mendapat kontrak. Tidak dibuat secara terbuka, tetapi dibuat secara rundingan terus. Ini yang kita hadapi, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila Pakatan Rakyat mengira balik bagaimana kehilangan wang-wang ini, kita kira tengok, kalau kita jimatkan perbelanjaan, kita terpaksa beri subsidi kepada PLAS, Lebuh Raya. Kita terpaksa beri subsidi kepada IPP, syarikat IPP yang menjana elektrik. IPP ini telah dibuat dan kerajaan TMB terpaksa beli tenaga elektrik daripada IPP dengan harga yang mahal. Kerajaan gunakan subsidi ini, bayar. Kalau dikira semua wang-wang yang hilang ini, wang ini dapat digunakan pertama untuk selesaikan masalah hutang pelajar-pelajar yang berjumlah berbilion-bilion, yang mana kerajaan Pakatan Rakyat berjanji, kalau sekiranya Pakatan Rakyat ini berjaya, maka hutang PTPTN akan dihapuskan. Hutang anak tuan-tuan. Hutang anak tuan-tuan. Yang sudah bekerja, yang sedang belajar, kerajaan mengambil keputusan, kita selamatkan wang kita tadi, kita boleh gunakan ini wang untuk hapuskan hutang PTPTN. Ini tindakan yang kerajaan buat. Oleh kerana wang yang banyak ini, yang banyak kita dapat selamatkan daripada yang kita bayar kepada syarikat kroni. Syarikat kroni kita bayar. Apabila kita dapat hapuskan syarikat kroni kontrak-kontrak ini, kita mempunyai puluhan ribu juta, puluhan bilion yang dapat kita selamatkan, dan kiraan inilah yang kita dapat selamatkan, dan kita kembalikan kepada rakyat. Ini merupakan satu matlamat yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Rakyat apabila kerajaan Pakatan Rakyat diberi menguasai Putrajaya. Sebab itu tuan-tuan, ini kalilah kita perlu jangan pangkah Barisan Nasional yang lambang dacing. A, B, C, D. Asal bukan calon dacing. Asal bukan calon dacing. Sekian, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Kita sedang menunggu kehadiran Ketua Umum Pakatan Rakyat. Terima kasih kepada Mentam Esko Kerajaan Negeri Kedah dan juga Calon Dun Pengkalang Kudo Dato' Haji Fakhrazi bin Haji Zawawi. Okey, mai adik mai. Okey, di sini ada satu pengumuman. Sini. Okey, sekejap. Nampak adik ini tak? Nampak tak? Dia sudah terpisah dengan kedua-dua ibu bapaknya. Nama dia? Ansha, umur 10 tahun. Nama bapak? Syarul Jafni. Oh, sudah ada. Sini. Okey. Bapak sudah mai dah. Okey. Selamat. Okey. Dan di sini kami ada beberapa pengumuman.
Diminta KCT 9012, PCC 9551, PGC 4755, KDF 3585, KCP 4913, WCH 1004, KBL 9929 dan juga CBB 3976. Diminta tuan punya kereta-kereta di atas, sila berubah kereta anda. Dan juga untuk maklumat anda, iaitu Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sedang dalam perjalanan beliau untuk sampai ke stadium ini, dan kami berharap anda dapat menunggu dan bersabar kita untuk menunggu ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dan sekarang majlis menjemput former Presiden Persatuan Memancing Malaysia dan juga beliau merupakan seorang pengacara TV. Kita mempersilakan Major Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma. Tuan-tuan dan puan-puan, jurucara lupa nak habaq satu benda lagi. Saya juga Ketua Cawangan UMNO Jalan Lumpur yang akan kelih malam ni. Tuan-tuan, puan-puan, saya pakai 3 baju. Saya pakai, pertama sekali, yang saya paling sanjung tinggi, baju bekas seorang pegawai dalam Angkatan Tentera Malaysia.